dalam kita melalui era fasa peralihan ke endemik ini, banyak perkara yang perlu dilalui dan juga pada masa sama perlu mengubah cara, sama ada cara kita hidup, cara kita bekerja, cara perniagaan, cara mengajar, pelbagai lagi perlu diubah. Dan pada masa sama kita perlu mengadaptasi dari segi teknologi, bagaimana teknologi dapat membantu dan juga mengubah bagaimana kita menjalankan sama ada dalam bentuk perniagaan, kehidupan harian kita, dan sekaligus memastikan bahawa kita boleh mengadaptasi hidup bersama-sama dengan COVID-19 dan melalui cabaran yang cukup besar pada kita ini, termasuklah isu ekonomi. Jadi untuk kita berkongsi cerita berkenaan dengan perkara ini, bersama dengan saya adalah Muhammad Safrizal yang merupakan pengasas Hornbill Dreams. Safrizal, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali lah, mungkin boleh cerita bagaimana boleh memulakan Hornbill Dreams ini, apa syarikat Hornbill Dreams ini dan apa bentuk perniagaan yang dijalankan? Okey, actually syarikat Hornbill Dreams ni adalah salah satu platform pendigitalan lah. Okey, yang kita sediakan untuk vendor-vendor, sama ada vendor-vendor kecil ataupun baru orang yang baru nak memulakan perniagaan. Okey. So sebelum ni kita orang hanya menjual produk sambal. Okey. Produk sambal. So produk sambal tu pada mulanya kita orang menjual satu saja. Tapi disebabkan permintaan ramai, kita orang buat produk sambal tu menjadi 3. Okey. So kita orang menyebut nama produk sambal tu adalah sambal kenyalang. Sambal kenyalang. Okay. So sebab kita orang asal daripada Sarawak. So produk tu kita orang ambil nama melalui dekat Sarawak, perkataan yang kita orang selalu gunakan. So selepas tempat yang saya bekerja tu tutup, okey, terpaksa tutup. So sebelumnya saya terfikir macam mana saya nak mencari rezeki. Okey, selepas tu saya berfikir lagi. Saya sebenarnya pada permulaannya saya just cuba nak menjual just untuk suka-suka je. Tapi saya tak tahu juga permintaan kepada produk sambal ni semakin meningkat. Okey, dan selepas itu banyak kawan-kawan saya melihat produk ni semakin, macam mana orang cakap, semakin banyak orang nak. So diorang pun minta saya jual produk-produk diorang. So disebabkan itu mulanya untuk saya membina laman web untuk semua kawan-kawan, tapi tak sangka jugalah permintaan daripada vendor-vendor yang lain juga selain daripada kawan-kawan juga semakin daripada meningkat. Daripada sambal, banyak lagi produk lain. Ya, betul. Sehinggalah saya memulakan servis lah. Servis bagaimana? Mungkin boleh cerita sedikit produk dan perkhidmatan yang diberikan tu. Okey, saya membuat satu laman web. Okey, semua orang boleh register dan boleh menjual produk-produk mereka sendiri dekat dalam tu. So bagi saya memang sebelum ni ada juga platform-platform yang lain. Okey. Tapi tak salah jika kita anak tempatan mencuba kan. So saya cuba je. Sehingga ke hari tu saya just buat untuk limited vendor je, sehinggalah mendapat permintaan banyak. Selain daripada kawan-kawan, ada juga daripada company juga. So dia orang guna platform tu untuk menjual. Kita tahu pandemik COVID-19 ini mengubah cara banyak perkara, kehidupan harian, perniagaan dan kalau kita menelitikan perkara ini, Safrizal atau saya panggil Rizal Rizal mencipta satu inovasi kreatif bersama dengan kawan-kawan untuk yalah membuka satu platform ruang yang baru. Tetapi pada masa sama sudah tentu ada cabarannya. Mungkin boleh ceritalah, pesaingnya bukan luar biasa kalau kita cakap dari segi penyedia perkhidmatan platform penjualan produk ini. Betul. So mungkin boleh share sedikit berkenaan dengan cabaran. Okey, cabarannya adalah kita hanya macam saya hanya orang biasa. Saya tak tahu sangat berkenaan dengan macam mana nak mencipta website apa semua. Sehinggalah saya sendiri mencari macam mana cara saya nak training diri saya untuk membuat laman web apa semua.
So sampailah saya berjumpa dengan Google Foundation, yang memberi saya kursus lah. Okey, start daripada tu saya cuba sendiri buat, tapi tak semudah yang disangka lah. Untuk membuat sesuatu website ni memang banyak, satu makan daripada segi kos dan juga masa. Ya. So tu cabaran yang saya hadapi lah. Sebab yalah betul, bukan setakat pelanggan, nak cari pelanggan tu satu Betul. perkara kan, Betul. tapi nak membangunkan platform itu juga satu perkara juga. Tetapi saya difahamkan melalui program Go Digital ASEAN itu, bagaimana program Go Digital ASEAN ini membantu Rizal dalam memperluaskan, merebut peluang perniagaan dan juga peralatan platform tools yang digunakan lah untuk membantu mengenapasi peluang-peluang baru perniagaan dan juga mengembangkan perniagaan Rizal. Okey, Go Digital ni dia bukan setakat bagi saya training. Okey. Dia orang juga menolong saya selepas training. Okey. So dia orang guide saya, okey, macam mana daripada segi marketing, so macam mana daripada segi nak membina website dan juga menggunakan platform-platform online yang lain untuk berniaga. Tu salah satu orang kata yang diorang sediakan lah, yang banyak sangat membantu saya. Sehingga kan ada juga kos-kos yang bagi saya training tu, diorang pun sampai sekarang lagi masih membantu saya. Sama ada daripada segi marketing, sama ada daripada segi macam mana orang cakap, guide untuk website, semua diorang masih lagi. So bagi saya tu benda memang yang betul-betul baik. Sebab betul, sama juga ialah kalau kita memulakan perniagaan, bukan saja dana awal itu, tapi dana pusingan selepas-lepas itu sama juga. Kalau diberi latihan pertama, selepas-lepas itu juga memerlukan sokongan. Betul. Kita nak tahu juga dari segi perancangan lah selepas ini, apa fokus perancangannya, bagaimana Hornbill, nama sedap Hornbill itu sendiri melambangkan kenyalang, bagaimana membantu komuniti mengembangkan perniagaan, dapat bersama-sama dalam perusahaan, terutama dalam era digital ini. Okey, Hornbill Dream ni dia dibina sebenarnya untuk membantu peniaga-peniaga yang untuk yang basic. Orang tak tahu meniaga apa semua, kita orang buat website tu untuk dia orang. Mereka ada produk, tapi mereka tak tahu nak channel jual macam mana. Betul. So dia orang boleh gunakan laman web ni. Dan juga kita orang akan guide untuk macam cara-cara lah menggunakan website tu. Dan target saya dalam tahun ni, saya nak mengumpul lebih 200 vendor tempatan lah. Maksud saya seller. So tu salah satu saya punya matlamat lah. Vendor tempatan fokus Sarawak, di kawasan Borneo, seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Vendor seluruh Malaysia. Betul. Mungkinlah dari segi dah melalui banyak juga cabaran dan juga dilihat satu kejayaan lah bagi saya, satu kejayaan apabila anak tempatan juga boleh membangunkan platform untuk e-dagang ini dan sebagainya. Bagaimana nasihat lah, lebih kepada nasihat untuk mereka yang di luar sana yang mungkin nak mula menceburkan diri, seperti Rizal katakan tadi, ada produk tapi tak tahu nak market dia macam mana, nak pemasarannya susah, tak tahu kat mana. Mungkin ada nasihat kepada mereka yang mungkin sama minatnya seperti Rizal, dan juga mereka yang ada produk nak jual kat mana tu pun tak tahu. Mungkin Rizal boleh kongsikan nasihat. Okey, nasihat saya lah, sebagai peniaga, kita jangan sesekali mudah putus asa. Lagi-lagi sekarang ni, seperti kerajaan ataupun badan-badan NGO yang lain banyak memberi macam training semua yang free je, yang semua orang boleh ikut. So bagi saya, mengkaji itu adalah sesuatu yang paling penting. So kalau kita tak tahu, kita kena kaji. Sekarang banyak platform-platform macam Facebook, semua tu diorang banyak mengiklankan servis-servis diorang, especially macam kerajaan ke, banyak yang free yang boleh anak-anak muda sekarang macam mana orang cakap, belajar semua tu, join semualah.
So tu nasihat saya lah, jangan sekali putus asa. Jangan putus asa, terus belajar lah. Betul. Terus belajar dalam perniagaan. Betul, banyak kalau kita temu buah, kalau anda ikuti Niaga Awani sebelum ini, ramai perusahaan mereka yang boleh dikatakan orang besar dalam bidang perniagaan juga menyatakan setiap hari mereka belajar bagaimana untuk melalui, kerana hari-hari itu adalah cabaran yang berbeza yang perlu dilalui oleh mereka. Baik, itu antara cerita yang dikongsikan oleh Hornbill Dreams berkenaan dengan usaha hala tuju mereka dan juga bagaimana mengadaptasi teknologi dalam era fasa peralihan ke endemik ini.